Salut, bonjour à tous. Comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Et moi aussi, je vais très bien. Et merci. Ok, alors, notre topic de discussion aujourd'hui, c'est sur le présent des verbes être et avoir. Donc, je vais commencer. Oke, le présent des verbes être avoir ya. Kita akan membicarakan mengenai konjugasi ya verba être dan avoir dalam kala waktu présent. Tapi mengapa saya menjelaskan être dan avoir terlebih dahulu alih-alih menjelaskan konjugasi verba bahasa Prancis golongan 1 yang berakhiran er? Ya, ada sebabnya ya. Jadi verba être dan avoir dia termasuk ke dalam kata kerja golongan ketiga atau irrégulier, tidak beraturan. Namun dua kata kerja ini ya sangat sering digunakan ya, très utilisé ya. Ce sont des verbes très communs. Ya, sangat umum dipakai sehingga kita jelaskan terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum masuk ke konjugasinya, ya, saya ingin teman-teman mempelajari dulu mengenai apa itu fungsi kala présent. Ya, karena kita konjugasi verba être dan avoir-nya nanti dalam kala présent. Ya, jadi harus tahu dasarnya dulu. Gunanya kala présent untuk apa saja. Oke, yang pertama, ya, on emploie le présent pour exprimer une action qui a lieu au moment où on parle. Ya, maksudnya di sini kita menggunakan kala waktu présent ya untuk mengungkapkan suatu aksi atau tindakan yang terjadi ya bersamaan dengan saat kita bicara, dengan saat kita berujar. Ya, contoh kalimatnya, nous apprenons la grammaire française. Ya, kita sedang mempelajari tata bahasa Prancis. Jadi pada saat saya bicara atau pada saat saya berujar kalimat tersebut, ya, ini adalah kala waktu yang sama dengan kita sedang belajar, maka saya mengucapkan itu pada saat yang bersamaan ya. Une action qui a eu lieu au moment où on parle. Oke, bisa dipahami ya fungsi pertama. Kemudian fungsi yang kedua, on emploie le présent avec depuis pour une action qui a commencé dans le passé et qui dure encore. Jadi, untuk yang kedua ini, ya, ketika kita menggunakan kala waktu, ya, keterangan waktu depuis, ya, kita bisa tetap menggunakan kala waktu présent meskipun aksi tersebut sebenarnya sudah dimulai di waktu lampau tapi masih terjadi hingga sekarang. Ya, contoh kalimatnya, il est en classe depuis 30 minutes avant le cours. Ya, dia berada di kelas sejak 30 menit lalu sebelum kuliah dimulai, ya, sebelum dimulainya kuliah. Nah, kan berarti dia sudah berada di kelas sejak 30 menit yang lalu, sudah berlalu. Tetapi karena sampai sekarang tindakan itu masih sedang dilakukan, masih berada di kelas, maka kita juga bisa menggunakan kala waktu présent ya. Il est en classe ya, kata kerja être-nya dalam présent. Oke, berikutnya fungsi yang C ya, pour une description atau une situation. Contohnya, les Dubois sont parisiens. Ya, le mari travaille dans une banque. La femme est infirmière. Ya, keluarga Dubois adalah orang Paris ya, atau tinggal di Paris. Sang suami bekerja di sebuah bank dan sang istri adalah seorang perawat. Ya, jadi di situ seluruhnya mendeskripsikan atau menunjukkan suatu keadaan, suatu situasi. Ya, situasi waktu kini, sehingga kita juga menggunakan kala waktu présent. Oke, kemudian fungsi présent berikutnya ya, pour décrire une habitude actuelle atau untuk menggambarkan suatu kebiasaan yang
masih sedang biasa kita kerjakan atau kita lakukan. En ce moment, je vais très souvent à la gymnastique, ya, à la gym, la gymnasium. Ya, jadi pada waktu kini, ya, saat ini saya sering pergi ke gym. Artinya itu suatu kebiasaan waktu kini, kebiasaan yang sampai sekarang masih kita lakukan, ya, berulang-ulang. Maka kita juga menggunakan kala waktu présent. Kemudian fungsi berikutnya, ya, présent digunakan untuk menjelaskan une vérité générale atau suatu kenyataan umum, ya, suatu keyakinan umum, suatu fakta umum. Contohnya, le soleil se lève à l'est, ya, matahari terbit dari timur atau matahari terbit di timur. Nah, di sini juga merupakan. Ok, d'accord. Je suis désolée parce qu'il y a un problème technique sur la vidéo. Ok, je vais recommencer à expliquer la partie E sur l'emploi du présent. Ya, c'est exprimer une vérité générale. Ya, jadi kala waktu présent juga bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu kenyataan atau fakta umum yang diketahui oleh semua orang. Contoh kalimatnya di sini, le soleil se lève à l'est. Ya, matahari terbit di arah timur atau dari timur. Maka itu adalah sesuatu yang diketahui atau suatu fakta umum. Kita bisa menggunakan kala waktu présent. Ya. Oke, fungsi berikutnya, emploi du présent, ya, pour exprimer un futur très proche. Ya, jadi selain mengungkapkan kala waktu présent, ya, kala waktu kini, kejadian-kejadian sekarang, présent juga bisa digunakan untuk mengungkapkan suatu futur, suatu kejadian yang akan datang, namun ada syaratnya, proche atau sudah sangat dekat, sudah akan segera terjadi. Contohnya di sini, dépêchez-vous, la banque ferme dans 10 minutes. Ayo cepat-cepat ya, bank akan segera tutup dalam 10 menit. Nah, kata tutupnya atau akan segera tutup menggunakan bentuk présent, ya, tutup. Bank tutup dalam 10 menit. Artinya akan segera terjadi, maka kita juga bisa menggunakan présent. Ya, pakai futur bisa? Ya, tentu saja bisa ya. Hanya saja ini fungsi lain dari présentnya. Oke, ya, saya rasa cukup jelas penjelasan saya untuk penggunaan kala waktu présentnya. Sekarang kita masuk ke diskusi utamanya, yaitu konjugasi verba être dan avoir. Kita mulai dari konjugasi verba être dulu. Nah, dalam penjelasan ini saya langsung memberikan contoh penggunaan être dalam kalimat. Ya, tapi kalian tidak perlu bingung. Ya, artinya di sini être untuk masing-masing pronom sujet, ya, tetap bisa kalian lihat, dan konjugasinya yang saya tebali ini, ya. Je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, dan ada tambahan menggunakan konstruksi C, ya, untuk identifikasi atau identifier. Nah, langsung ke dalam kalimatnya. Contoh, je suis indonésien, je suis indonesienne. Tu es chinois, ya, tu es chinoise untuk feminin, ya. Il est professeur, elle est belle. On est en classe. Nous sommes toujours ensemble. Vous êtes gentil. Ils sont américains. Elles sont heureuses. C'est Sophie. Nah, kalian lihat untuk il, elle, on, dan c'est, ya, konjugasi verba être-nya sama, yaitu e. Ya, kemudian untuk il dan elle jamak juga sama, sont. Nah, ils sont, elles sont. Nah, dari contoh-contoh kalimat ini, kalian bisa melihat bahwa ternyata penggunaan être itu ada beberapa fungsi, ya.
Selain bentuknya yang berbeda-beda konjugasinya, fungsinya juga bermacam-macam. Di sini diikuti oleh adjektif nationalité, ya, adjektif de nationalité, Indonésien, Indonésien. Ini juga adjektif de nationalité. Kemudian ini profesor, dosen, ya, merupakan kata benda, profesi. Kemudian ada adjektif bel, kemudian ada keterangan tempat, ya, ada keterangan bersama-sama, ada adjektiva lagi, ada nationalité lagi, ada adjektiva heureuse, ya, yang mengungkapkan suatu keadaan diri. Nah, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi tentang fungsi verba être berikut ini. Yang pertama, être berfungsi untuk dire la nationalité atau mengungkapkan kebangsaan seseorang. Contoh dalam kalimat tadi ada je suis indonésien, atau kalau feminin je suis indonésienne, ils sont américains, ya. Nah, itu semua diikuti oleh adjektif de nationalité. Kemudian berikutnya pour dire la profession, untuk mengungkapkan pekerjaan atau profesi. Contohnya il est professeur, ya. Je suis professeur. Elle est musicienne. Il est chanteur, ya. Jadi untuk mengungkapkan profesi. Jadi langsung saja subjeknya, ya, pronoun subjeknya verba être, lalu diikuti oleh berbagai jenis profesinya. Lalu fungsi berikut pour dire l'adjectif, ya, ou la qualité. Pour dire l'adjectif, la qualité et la condition. Ya, jadi di sini maksudnya adalah verba être digunakan untuk mengungkapkan suatu sifat-sifat yang dimiliki seseorang, kualitas-kualitas yang dimiliki seseorang, sehingga konstruksinya setelah être diikuti oleh berbagai kata sifat. Misalnya di sini elle est belle, ya, berarti mempunyai sifat atau suatu kualitas cantik. Elles sont heureuses, vous êtes gentil, ya, diikuti oleh suatu kualitas-kualitas dengan kata sifat. Berikutnya dire la description la situation. On est en classe, ya, kami sedang berada di kelas, ya, menggambarkan suatu situasi, juga menggunakan verba être. Lalu yang terakhir pour identifier, ya, untuk mengidentifikasi, menggunakan konstruksi C, ya. C'est Sophie, ya. Jadi se konjugasi être-nya diikuti oleh e sama dengan il, elle atau on, ya. Jadi c'est Sophie. Nah, itu tadi beberapa fungsi être, ya, diantaranya mengungkapkan kebangsaan, profesi, kualitas, ya, atau kata sifat, kemudian menggambarkan suatu keadaan, dan untuk mengidentifikasi sesuatu atau seseorang. Oke, berikutnya verba yang kedua, yaitu verba avoir. Konjugasi untuk verba avoir ini untuk berbagai pronoun sujet, ya, antara lain j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ya, perlu diingat tadi ada liaison antara subjek nous dengan verba avant, karena nous diakhiri oleh konsonan lalu dilanjutkan oleh kata berikutnya yang menggunakan voyelle atau vokal, sehingga s-nya nyambung ke kata berikut dan bunyinya jadi z. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ya, ini berbeda dengan tadi yang être, ils sont, elles sont. Ya, s-nya biasa kalau ketika kita prononsi kita ucapkan ils sont, elles sont. Kalau yang avoir, ils ont, elles ont. Z. Ya, coba dirasakan perbedaannya. Oke, nah ini juga saya sudah mencontohkan langsung penggunaan avoir dalam kalimat j'ai 17 ans, ya, tu as un chat, il a quel âge,
Elle a 2 enfants. On a une réunion. Nous avons peur. Vous avez mal au ventre. Ils ont faim. Elles ont besoin de dormir. Nah, dari beberapa contoh kalimat ini bisa saya sampaikan bahwa avoir juga memiliki beberapa fungsi pengungkapan. Ya, antara lain contoh nomor 1 ini, j'ai 17 ans berarti mengungkapkan usia. Ya, pour dire l'âge. Ya, tu as un chat. Avoir di sini digunakan untuk mengungkapkan possession atau kepemilikan. Kamu memiliki seekor kucing. Il a quel âge? Ya, ini avoir di sini digunakan pour demander l'âge, untuk menanyakan usia. Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan contoh kalimat pertama. Lalu elle a 2 enfants. Ya, dia memiliki 2 orang anak. Ini sama dengan fungsi kedua, mengungkapkan possession atau kepemilikan. Lalu on a une réunion. Ya, kami memiliki suatu janji temu, suatu reuni, suatu rapat. Ya, ini juga sebenarnya sama, possession. Nous avons peur. Nah, kalau ini bukan possession tetapi mengungkapkan suatu sensation, ya, suatu perasaan, sensasi, ya, sensasi takut. Ini juga sensasi sakit, ya. Vous avez mal au ventre, ya. Kemudian ini ils ont faim, ya, mereka lapar, sensasi lapar, merasakan lapar. Kemudian yang terakhir, elles ont besoin de dormir. Yang ini mengungkapkan suatu kebutuhan, ya, dengan konstruksi ont besoin de, atau ini kalau masih infinitif berarti avoir besoin de. Ya, avoir besoin de artinya menjadi membutuhkan. Elles ont besoin de dormir, ya. Mereka membutuhkan tidur, mereka butuh untuk tidur. Oke. Ya, itu beberapa fungsi avoir. Oke, sebenarnya ada ini di lembar berikutnya. Oke, ya, ini sama seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya. Oke, hanya saja ada koreksi sedikit. Ini harusnya j'ai 17 ans, ya, bukan je suis 17 ans. Oke, je suis désolée. Nah, ini pour demander ou pour dire l'âge, pour dire la possession, pour dire la sensation, la condition, et pour dire la besoin, ya, kebutuhan. Oke, kita masuk sekarang ke exercice, ya. Pertama tentang être dulu. Exercice 1. Numéro 1. Ya, je blablabla avec maman au supermarché. Ya, nous pouvons simplement conjuguer verbe être pour le pronom sujet je. Ya, jadi kita bisa dengan sederhana mengkonjugasikan être-nya untuk subjek je. Ya, ingat tadi apa untuk je? Ya, betul. Je suis avec maman au supermarché. Ya, saya sedang bersama ibu di supermarket. Oke, nomor 2. Nous blablabla une grande famille. Ya, être untuk subjek nous adalah sommes. Betul. Nous sommes une grande famille. Ya, lalu berikutnya il, ya, il jamak. Untuk konjugasi être-nya adalah sont. Ils sont heureux de se revoir. Ya, mereka gembira, ya, karena saling bertemu kembali. Ya, menunjukkan suatu adjektif, suatu sifat, suatu kualitas atau situasi. Mereka merasa gembira. Elle blablabla contente de montrer son bulletin de notes. Ya, dia merasa bahagia, ya, contente, adjektiva contente. Kemudian ini il blablabla médecin diikuti oleh profesi. Ya, untuk il jamak être-nya menjadi sont. Ils sont médecins. Lalu je untuk être diikuti oleh nationalité, je suis français. Nomor 7, tu blablabla fatigué ce matin. Ya, diikuti oleh adjektiva fatigué.
lelah, merasa lelah. Tu es fatigué ce matin. Ya, tu es, être-nya menjadi e. Lalu numero 8, vous bla 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 au restaurant. Ya, menunjukkan suatu deskripsi situasi, ya, berada di mana. Vous êtes au restaurant. Kemudian nomor 9, il bla 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 joli. Ya, il est joli, menunjukkan kualitas, ya, atau sifat. Numero 10, bonjour, nous bla 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 sur radio chatroom. Ya, bonjour, nous sommes sur radio chatroom. Ya, menunjukkan suatu gambaran situasi. Kami sedang berada di radio chatroom. Oke, berikutnya ya. Tadi jika sudah paham penggunaan être dalam kalimat ya dengan latihan-latihan tadi, kita lanjut ke exercice 2, yaitu ya, emploi du verbe avoir. Nah, ini bentuknya sekarang bukan 1, 2, 3 lagi soalnya, tetapi paragraf. Ya, jadi berlanjut kalimatnya. Je bla 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 deux petits frères. Ya, untuk konjugasi avoir, subjeknya je adalah, masih ingat tadi? Ya, ya, sehingga menjadi j'ai deux petits frères. Le plus petit, ya, bla 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 4 ans et l'autre 5 ans. Nah, ini avoir digunakan untuk menunjukkan usia, ya, pour dire l'âge. Maka di sini le plus petit sama dengan subjek il, ya, subjek il, konjugasi avoir-nya adalah a. Le plus petit a 4 ans et l'autre 5 ans. Kemudian nous bla 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 beaucoup de jouets. Kami titik-titik banyak mainan. Kami memiliki banyak mainan, ya. Jadi nous avons beaucoup de jouets, ya, pour dire la possession atau kepemilikan. Lalu berikutnya, et vous, un bla 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 vous beaucoup, ya, dan kamu, apakah kamu juga memiliki banyak mainan, ya. Jadi ini juga maksudnya kami punya banyak mainan dan kamu, apakah kamu juga punya banyak. Maka di sini juga masih menunjukkan kepemilikan untuk subjek vous, ya, dibalik ini namanya inversi. Maka ini avez-vous beaucoup, ya. Mes deux frères bla 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 un beau garage toutes leurs voitures. Ya, 2 orang kakak laki-laki saya, ya, bla bla bla, sebuah garasi yang bagus yang berisi seluruh mobil mereka. Berarti di sini memiliki juga, ya. Jadi mes deux frères ont un beau garage. Ya, kenapa pakai ont bukan a? Karena di sini, ya, mes deux frères jamak, ya, dan maskulin. Jadi sama dengan il jamak, il yang ada s-nya. Maka ils ont, mes deux frères ont un beau garage. Kemudian terakhir, moi je bla 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 une jolie poupée. Saya punya sebuah boneka yang cantik, ya. Untuk je avoir-nya adalah e, ya, sehingga menjadi moi j'ai une jolie poupée. Oke, baik. Ya, apakah yang kalian isikan juga betul seperti yang saya sampaikan tadi? Ya, oke. Untuk mengetesnya, ya, pemahaman kalian sudah sesuai atau belum untuk konjugasi dan penggunaan être avoir ini? Silakan kalian bisa langsung mengerjakan latihan soal di Google Classroom, ya, dengan link berikut ini, ya. Nanti kalian masuk ke Google Classroom untuk tata bahasa Prancis A11, et là-bas vous trouverez le lien internet, ya, pour Google Form. Vous travaillez tout de suite l'exercice. Ok? Avez-vous des questions à poser? Ya, ok. Si vous avez des questions, vous pouvez commenter, ya, sur le Google Classroom. Kalian bisa menanyakan atau menyampaikan pertanyaannya dalam kolom komentar, ya, di Google Classroom, ya, di bawah postingan untuk materi tata bahasa hari ini.
D'accord, ya, c'est tout de ma part. Merci beaucoup pour votre présence en classe. Ya, bonne journée et bonne continuation. Au revoir.